Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Najmi bin Muhammad Non. Nombor matrik saya 23 DKM 19F1127. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membincangkan tentang pendidikan dalam talian, realiti atau fantasi. Oleh itu kami akan membincangkan dari segi isu, cabaran dan kesannya. Okey. Pembelajaran atas talian adalah suatu perkara yang tidak asing lagi semenjak COVID-19 melanda Malaysia. Penutupan sekolah dan pusat pengajian tinggi selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memberikan cabaran baharu kepada warga pendidik dan pelajar apabila kaedah pembelajaran secara atas talian dilaksanakan bagi menggantikan pembelajaran secara bersemuka. Proses penyampaian ilmu melalui platform digital seperti Google Meet, Zoom, WhatsApp maupun Telegram bukanlah semudah yang disangka kerana terdapat beberapa kekangan yang perlu dihadapi oleh warga pendidik maupun pelajar. Isu pertama, terdapat beberapa isu yang timbul sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antaranya, ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutama golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan isytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilaksanakan menerusi atas talian, ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti untuk semua anak yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergilir-gilir untuk menyertai kelas atas talian. Okey, dan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan ibu bapa ialah ibu bapa terpaksa meluangkan masa pada kerja tambahan untuk menampung pembelian peranti untuk anak-anak mereka belajar, manakala pelajar harus mencari inisiatif untuk menyertai kelas atas talian seperti pergi ke cyber cafe, di mana terdapat beberapa sahaja yang berdekatan dengan rumah mereka. Ini menjadi penyelesaian masalah bagi mereka yang tinggal di bandar. Bagaimana pula nasib pelajar yang tinggal di luar bandar yang tiada kemudahan seperti cyber cafe? Okey, kesan yang dihadapi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh para pelajar di Malaysia ini ialah mereka akan ketinggalan dalam pembelajaran dan akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang teruk dalam pendidikan. Oleh itu, jika pembelajaran atas talian dilanjutkan pada tahun hadapan, kami cadangkan eloklah sekiranya Kementerian Pelajar Malaysia KPM menyediakan peranti secara percuma bagi pelajar yang kurang berkemampuan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Hakim bin Zainuddin, nombor matrik 23 DKM 19F1108. Jadi untuk isu kedua, semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pembelajaran dan pengajaran dilakukan secara atas talian dan pembelajaran dan pengajaran dilakukan di rumah sendiri. Akan tetapi, isu yang timbul ketika pembelajaran dan pengajaran dilangsungkan ialah suasana yang kurang kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-beradik yang lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Cabaran. Hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambah-tambah pelajar yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti SPM. Cabaran ini timbul apabila terdapat adik-beradik yang berkongsi tempat tidur yang sentiasa membuat bising. Bukan itu sahaja, ia menjadi cabaran kepada pengajar untuk menyampaikan ilmu apabila mereka mempunyai anak-anak kecil yang sentiasa membuat bising dan sentiasa mempunyai masalah yang harus diselesaikan oleh orang dewasa. Kesan. Di sini kita dapat lihat beberapa kesan dengan isu yang kita bincangkan sekarang, iaitu suasana yang kurang kondusif. Antaranya pelajar menghadapi masalah dalam memberi perhatian dalam sesi pembelajaran dan pengajaran PDP kerana suasana di rumah amatlah bising bagi beberapa pelajar. Manakala pelajar yang menggunakan kemudahan di cyber cafe juga menjadi cabaran apabila pengguna cyber cafe yang lain melakukan suasana yang bising ketika bermain permainan atas talian untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan mereka.
Bukan itu saja, ianya juga menjadi cabaran kepada tenaga pengajar apabila mereka perlu melayan kerana anak-anak kecil dan menjadi tenaga pengajar gagal untuk memberi perhatian dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mereka. Isu ketiga adalah dengan kemajuan pesat dalam sektor teknologi zaman ini, terdapat banyak platform yang menggunakan sesi PDP atas talian seperti Zoom, Google Meet, Webex dan sebagainya. Akan tetapi terdapat isu seperti kemahiran guru dan pelajar dalam menggunakan teknologi digital. Jadi cabaran ini bagaimana yang kita dapat lihat, terdapat beberapa orang guru yang sudah berumur tidak mahir dalam menggunakan teknologi dan juga peranti ketika ingin membuat sesi PDP atas talian. Sebagai contoh, guru yang berumur tidak mahir menggunakan platform seperti Meet, Webex untuk menghantar link kepada para pelajar mereka. Mereka juga menjadi masalah bagi anak-anak kecil yang baru ingin bersekolah untuk mengenali sistem aplikasi atau peranti supaya mereka fokus semasa PDP atas talian dijalankan. Jadi kesan daripada ini, para pelajar dan guru perlu memahami dan mengambil masa untuk memahami cara penggunaan peranti dan juga aplikasi yang sedang digunakan untuk menjalankan sesi PDP. Bukan itu saja, pelajar tidak dapat menghabiskan seluruh topik dan juga ketinggalan dalam pembelajaran kerana tidak mahir dalam penggunaan teknologi digital. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.